وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ياسر ولا تعاسر. أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الله العزيز أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم كي لا يا رسول الله جددوا إيمانكم أكسروا قولي لا إله إلا الله. رواه البخاري والمسلم أو كما قال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan empunya dunia, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Syukur banyak-banyak Allah beri kesempatan kepada kita bertemu kita malam ni untuk kita membahaskan mengenai tajuk yang akan dibahaskan nanti. Jadi tajuk bagi mengenai ma'al hijrah. Mengenai ma'al hijrah. Jadi tuan-tuan lihat dekat skrin pun akan dibahaskan oleh orang yang hebat. Jadi saya ni mana awal nak bahas akan ma'al hijrah. Berkaitan dengan Muharram. Saban tahun kita akan sambut Muharram ataupun ma'al hijrah yang kita panggil itulah ya, Muharram makna habislah Zulhijjah. Kalau bulan haji ni dia bermula 1 Syawal kan, bermula 1 Syawal dan berakhir subuh pagi subuh 10 Zulhijjah. Maka habislah bulan haji. Sampai ke hari ni kita tak panggil bulan haji, kita panggil bulan Zulhijjah. Mana bulan haji bukan keseluruhan itu. Sampai 10 Zulhijjah subuh tu. Jadi sinonim kita mengenai awal hijrah ataupun awal Muharram kita ni, kita akan sambut, kita panggil hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum hijrah Nabi itu dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Dia berlaku pada bulan Safar. 1 Rabiul Awal keluar daripada Jabal Sur. Lepas tu sampai ke Quba 8 Rabiul Awal. Daripada Quba duduk Quba 4 hari. Jadi sampailah 12 Rabiul Awal masuk ke Madinah. Itu yang tuan-tuan dengar telaga Izik tu. Bawah Quba tu sebarang jalan tu ada satu telaga, nama dia telaga Izik. Ada yang bagi tahu telaga Izik ni dia tak ada riwayah. Makna dia kita tak tahu dia datang pada mana. Tapi tak apalah, kita nak ziarah tu sebab nak ziarah bawah Quba tu. Sebab Rasulullah SAW pernah bermalam di rumah sahabat bawah tu. Kan? Sebelum adanya Masjid Quba. Masjid Quba ni dibina 622 Masihi. Mana Rasulullah SAW masuk ke Madinah, singgah ke Quba, bina masjid. Itulah masjid yang kita ziarah tu. Itulah masjid yang diziarah sewaktu pergi Makkah ataupun buat umrah, buat haji. Makna dia ziarah Masjid Quba. Masjid Quba tu ada hadis dia. Memang ada hadis daripada tempat tinggal kita ambil wudu, sembahyang dengan ikhlas mukhlis semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia pahala dia seolah-olah kita mengerjakan satu pahala umrah yang mabrurah. Sembahyang ke Masjid Quba. Okay, itu perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinonim itulah kita bincangkan mana saban tahun. Saban tahun kita bincang, kita raikan kan. Kita raikan
Apabila masuk saja Muharram awal, kita ra'i kan. Bahkan cerita yang kita dengar pun berulang-ulang. Itulah cerita tuan-tuan. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Abdullah, bersama anak dia Asma. Seorang lagi nama dia tuan-tuan sekalian hamba kepada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni adalah hamba Abu Bakar. Abu Bakar bawa sekali untuk hilangkan jejak. Ada orang kat situ, ada 4 orang selain Nabi. Abu Bakar tu sendiri, lepas tu Abdullah bin Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar, lepas tu hamba Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Bawa sekali hijrah. Tak apalah, walaupun tidak berlaku di dalam Muharram, tapi dia dokek dengan Muharram jugalah. Sebab lepas bulan Muharram, kita bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 28 Safar, 29, 30 duduk dokek Jabal Sur 3 hari. Kalau kita ambil 1 Rabiul Awal, daripada Jabal Sur tu keluar pergi ke Quba. Jadi cerita bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah, bagaimana dilayan orang-orang Islam. Tahu sampai satu tahap tuan-tuan sekalian, orang Islam di pulau, di jalan Abi Talib ataupun di lembah mana kawasan Abi Talib. Abi Talib bawa Rasulullah sekali dengan orang Islam. Orang Islam ketika itu payah, susah. Sampai satu tahap nak makan mamah kulit kayu. Habis pecah. Nabi dan sahabat, makna dia pada ketika itu pecah bibir. Kita menterdarah sampai penyakit tuan-tuan sekalian. Macam-macam makan. Orang ni 9 dia kasar sikit, menterdarah disebut jadi makan macam-macam. Sampai ada kancing mani, darah tinggi, gaut. Apa yang tak ada kira orang Melayu ni tuan-tuan. Nah, duit jatuh tapi makan tak berhenti. Nah, mata wang jatuh tapi makan tak berhenti. Melancong ke kerja Nak bagi tahu ya tuan-tuan sekalian, bahawa kita hari ini mengambil kesusahan dan kepayahan para sahabat, bahkan Nabi sendiri. Para sahabat dan Nabi sendiri bersusah payah. Jadi dia punya natijah kebaikan yang boleh ke kita sebenarnya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, susah payah Nabi dan sahabat tadi maka tersebarlah hidayah di seluruh alam. Sampai ke sini hidayah, mana dia petunjuk Allah. Alhamdulillah, Nabi bukan bangsa Arab, minta maaf. Nabi bukan bangsa Melayuiyah. Nabi bangsa Arab. Tengok muka kita dengan orang Arab tuan-tuan sekalian, jauh beza tuan-tuan. Nah, tengok hidung pun dah kantoi kita dah. Orang Arab hidung mancung terletak tuan-tuan. Kita tak adalah hidung kita ni tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak ambil kemuliaan daripada fizikal kita. Allah Ta'ala ambil daripada mana? Daripada ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak bab hijrah ni dengan izin Allah, makna dia bermacam-macam lagi cerita ataupun peristiwa Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Perjalanan Rasulullah bukan satu perjalanan yang mudah, bukan laluan yang dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, laluan yang biasa yang dilalui oleh orang yang nak pergi Madinah ataupun nak pergi ke Mekah. Laluan yang lain tuan-tuan sekalian. Sampai satu tahap ditawarkan akan hadiah ratusan ekor ternakan, dapat Muhammad hidup ataupun mati. Jadi perjalanan yang sukar Rasulullah. Kalau kita pergi Madinah, pergi Mekah tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana keadaan geografi dia. Sekarang mungkin kita nampak bangunan-bangunan yang mencakar langit, bangunan-bangunan yang tinggi. Nampak kita akan dia punya kemajuan. Akan Mekah Madinah yang dikabarkan itu adalah tanah, itu adalah wilayah Hijaz. Hijaz ni tuan-tuan sekalian, Mekah Madinah disebut
wilayah Hijaz. Jadi wilayah ini tuan-tuan sekalian, dua negeri yang disebut nama dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi pengorbanan inilah, masuk saja awal tahun kita nak ingat balik. Bukan makna dia kita tidak ingatkan pengorbanan Rasulullah. Makna masuk saja awal tahun kita hijrah ni, kita ingat pengorbanan Rasulullah SAW. Kita nak jadikan pedoman dalam hidup kita. Yang kita ni tuan-tuan sekalian, semua akan kemudahan, kesenangan yang kita kecapi hari ini disebabkan pengorbanan Nabi dan sahabat Nabi SAW. Baik, malam ni Ustaz tak naklah cerita panjang lebar mengenai hijrah Rasulullah. Nanti mungkin hari Selasa, Rabu nanti dengan Allah dibincangkan lebih meluas. Saya nak bincangkan dengan Allah apa yang ada hijrah, saya bincanglah. Sebab saya nak bincangkan mengenai apa yang ada pada Muharram, apa kelebihan Muharram. Lepas tu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan dalam diri kita. Yang saya nak beritahu akan ibrah, pengajaran, peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikaji balik sejarah kan, hijrah itu berlaku, mana yang pertama kali yang Rasulullah SAW suruh sahabat hijrah, bukan hijrah Rasulullah dengan Abu Bakar awal. Dia sebenarnya berlaku awal lagi. Hijrah Ja'far bin Abi Talib, Utsman bin Affan, sampaikan Ummi Kalsum, Ruqayyah. Hijrah sekali pergi ke sekarang nama dia Ethiopia. Dulu nama dia Habsyah. Pergi hijrah ke situ dulu. Sebab apa tuan-tuan sekalian, di situ ada seorang raja nama dia Najasi. Mana pahaman dia pahaman Kristian ataupun Nasara. Nasara ni diambil daripada perkataan Nasirah. Nasirah ni tompek, dia kampung Nabi Allah Isa di Palestin tu ada satu tompek nama dia Nasirah. Seperti Dajjal, Al-Samiri. Mana Samiri itu nama kampung dia Samirah. Samirah ni tuan-tuan sekalian gelaran bagi Dajjal, belakang Samiri. Kalau Nabi Isa, gelaran orang kampung dia Nasirah. Jadi gelaran kampung tu nama dia Nasirah. Gelaran bagi orang Kristian itu adalah Nasara. Jadi Nasara ni orang kampung Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan sekalian, Najasi ini dia berpahaman Kristian. Jadi Rasulullah SAW dia minta sahabat ni pergi ke Ethiopia ataupun pergi ke Habsyah, mana dia kampungnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi pergi ke Ethiopia tuan sekalian, pergi ke Habsyah sebab Najasi ini dikabarkan seorang raja yang adil, mana ahli kitab, pergi nak dapatkan suaka. Kalau ke Madinah tuan-tuan sekalian, dekat Makkah kena siksa orang Islam, taruk kena tuan-tuan sekalian. Itu sebab diarahkan hijrah, diarahkan tinggal akan Makkah. Rasulullah amat menyayangi Makkah. Oh tidak tuan-tuan, duduk Makkah saja 53 tahun. Bukan Rasulullah duduk 30 tahun. 30 tahun tu umur nubuat. Umur nubuat Nabi 30 tahun. Kalau ikut umur Nabi 53 tahun. Duduk kat Makkah tuan-tuan sekalian. Mana keluarga Rasulullah di Makkah, asal keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qusay bin Kilab tu adalah moyang Nabi. Qusay bin Kilab buka kembali akan Makkah. Atuk dia Abdul Muttalib pada ketika itu raja Makkah. Lepas tu pak saudara dia ganti Abdul Muttalib raja Makkah sebelum diserahkan kepada Abu Lahab laknatullah. Jadi lama Rasulullah SAW duduk dekat mana? Duduk dekat Makkah. Jadi nak meninggalkan Makkah ini bukan satu bondo yang mudah. Satu bondo yang susah, payah tuan-tuan. Sayangnya Nabi. Itu sebab waktu Fatah Makkah, Rasulullah SAW balik ke Makkah tuan-tuan sekalian. Waktu pembukaan kota Makkah, akhir-akhir hayat Nabi, Rasulullah balik, peluk
peluk akan Kaabah. Itu yang ada satu tempat nama dia Multazam. Mana tempat Multazam tu? Daripada Hajar Al-Aswad ke pintu Kaabah. Itu nama dia Multazam. Rasulullah peluk Kaabah, rindu amik-amik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Kaabah. Bahkan singgahsana yang diduduki oleh Abdul Muttalib berada dekat mana? Berhampiran dengan Kaabah. Mana tempat singgahsana ataupun kedudukan Abdul Muttalib pada ketika itu adalah Raja Makkah. Lepas tu wafat Abdul Muttalib pergi kepada Abi Talib. Sebab Abi Talib tu adalah anak sulung kepada Abi Talib lelaki. Jadi Rasulullah SAW amat mencintai Makkah. Mana awal dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Lepas tu Rasulullah dapat wahyu pertama di Makkah. Jadi Makkah ni tuan-tuan sekalian tempat tinggal Nabi. Kampung Rasulullah. Lahir di Makkatul Al-Mukarramah. Jadi Rasulullah amat menyayangi Makkah. Bukan mudah nak tinggalkan Makkah, tuan-tuan. Kerinduan Rasulullah pergi ke Madinah ni tuan-tuan sekalian sebab apa? Agama. Sebab nak membina kekuatan ataupun empire pada ketika itu. Sebab di Makkah orang dah tak terima, dah tak boleh nak terima. Lepas tu pergi ke Madinah, bina satu empire, kerajaan Islam yang hebat. Sebab Madinah terima, Madinah ajak, Makkah tolak, Madinah ajak. Bukan Rasulullah SAW nak sangat tinggalkan Makkah. Sebab kerinduan Rasulullah SAW. Makkah tu tempat bermain waktu kecil Rasulullah SAW. Mana kawasan Makkah itulah Rasulullah dibawa tinggal dekat perkampungan Bani Sa'adah. Lebih kurang 2 jam daripada Makkah. Ada lagi orang dalam kampung tu tak ada lah. Cuma ada lagi bangunan-bangunan tempat dapat lihat akan di mana tempat rumah Halimah Al-Sa'diyah. Dengan Abu Kasyaf, suami kepada Halimah. Jadi disuruh sahabat ke Ethiopia, ke Habsyah sebelum pergi Madinah lah Rasulullah. Mana awal Raja Najasyi ni tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Waktu itu Amru ibn al-As. Amru ibn al-As waktu itu tak Islam lagi. Masuk Islam nak akhir. Waktu Fatah. Abu Sufyan pun masuk akhir waktu Fatah Makkah. Jadi Amru ibn al-As dia wakil daripada kerajaan Makkah. Tuan-tuan, waktu itu Makkah tu kerajaan tau. Bukan kampung, bukan bandar, satu kerajaan. Itu sebab dia buat satu perjanjian dengan penduduk Makkah, kerajaan Makkah, penduduk Makkah. Waktu itu dia punya kepala yang besar, tuan-tuan sekalian, Abu Lahab. Abu Lahab dah tak ada. Dah habis Abu Lahab. Makna dia Abu Sufyan. Bahkan waktu memerintah Makkah, hidup Abu Jahal, dia Al-Abul Hakam. Makna dia ketua hakim. Makna dia, dekat Makkah ni tuan-tuan sekalian, lebih kurang ada sistem dia. Jadi kerajaan yang memulau akan orang Islam. Mana orang Makkah tak boleh nak buat apa-apa perniagaan ataupun urusan dengan orang Islam. Mana kerajaan yang memulau. Macam kita kalau kerajaan Malaysia, dia pulau taman apa nama? Taman apa? Tambah Bandar Seremban Selatan 3A kan. Pulau satu tempat ni. Tuan-tuan tak boleh nak jual beli, ada duit tak boleh nak guna. Lepas tu ada barang tak boleh nak jual. Bagaimana tertekan daripada ketika itu berlanjutan sampai 3 tahun. Betapa payah dan susah tuan-tuan sekalian. Ini cerita akan perjalanan biar kita sedar yang kita ni tuan-tuan sekalian ambil kepayahan dan kesusahan Nabi dan sahabat. Alhamdulillah hari ini dapat kita kalimah. Dapat kita kalimah yang orang lain tak ada. Nah, dapat kita kalimah. Kat Malaysia ni ada 7 juta orang yang beriman. Orang Melayu yang beriman. Lebih itu tuan-tuan sekalian orang bukan Islam. Makna dia lebih kurang 2 juta. 2 juta lebih.
yang bukan bangsa Melayu. Manusia ni Melayu ni dengan agama tauhid, agama la ilaha illallah. Ya, jadi pengorbanan yang bukan kepalang. Hijrah, tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Baik. Okay, Muharram ni adalah bulan haram. Bulan haram ni tuan-tuan pun tahu, banyak kali ulang lah. Rajab jumpa, Zulhijjah jumpa, Zulqa'dah jumpa. Jadi Muharram ni daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas tu masuk Muharram, langkau pergi ke Rajab. 4 bulan haram. Mana bulan haram ni haram berlaku pertelingkahan, haram berlaku peperangan. Mana bulan haram orang kafir, orang Islam akan hormat bulan haram. Bahkan bulan-bulan dalam kalender hijrah, mana bukan zaman Rasulullah bermula. Sebelum tu tuan-tuan sekalian. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Ula, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Ada 12 bulan tuan-tuan sekalian. Mana bermulanya akan kalender, mana bulan-bulan tu lah. Bulan-bulan daripada Muharram sampai ke Zulhijjah. Makna dia pembikinan akan nak ambil dalam kalender Islam ni tahun apa? Nak ambil bulan apa? Jadi Umar ibn Al-Khattab menetapkan Muharram. Ini yang fokus Muharram. Sebab apa Muharram? Sebab apa Muharram tuan-tuan sekalian? Sebab apa diambil Muharram? Ulama bahas, ulama bincang. Kenapa Muharram? Apa yang ada dalam bulan Muharram? Sebab apa Muharram dipandang mulia? Lepas Ramadan, seboleh bulan tu yang paling mulia adalah bulan Muharram. Adalah bulan Allah Azza wa Jalla. Muharram. Jadi ambil dalam kalender Islam, takwim hijrah masuk bulan Muharram. Jadi Muharram ni tuan-tuan sekalian makna dah lama lah. Sama juga dengan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau orang kafir, dia ambil bulan Masihi, dia bulan Januari, Februari, mana dia ada tahun Masihi. Jadi apabila ada tahun-tahun ni tuan-tuan sekalian, takwim tu cantik, perjalanan tu cantik. Jadi orang Islam lebih kurang tirulah bagaimana keadaan orang bukan Islam. Jadi perjalanan tu jadi cantik dengan adanya bulan-bulan dalam kalender Islam. Jadi yang Ustaz nak bagi tahu dengan tuan-tuan sekalian, Muharram ni tuan-tuan sekalian, kenapa Umar ibn Al-Khattab ambil Muharram? Sebab sebenarnya dalam bulan Muharram ni banyak kemenangan orang Islam. Banyak kemenangan orang Islam yang perlu kita tahu. Makna dia Islam ni zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke zaman kita. Mana kemenangan-kemenangan yang berlaku, yang kita kena tahu tuan-tuan sekalian. Itu sebab kena ambil Muharram. Itu yang ada doa awal dan akhir tahun. Dia tak adalah satu nas yang kuat yang suruh kita baca doa awal dan akhir. Tak baca pun tak apa, tidak menjadi masalah. Cuma tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan ibadah kita? Bagaimana keadaan pendirian kita? Bagaimana ibrah yang kita ambil dalam bulan Muharram? Berlaku Muharram ni. Jadi banyak orang bincang bulan Muharram ni ada satu hari, bismillah, yang dipanggil 10 Muharram kan? Ataupun hari Ashura kan? Mana Ashura tu makna dia 10, Asyara 10. Asyara ni makna dia 10 Muharram. Jadi pada tanggal 10 Muharram tu banyak peristiwa-peristiwa yang hebat berlaku. Mana ambil dah bulan Muharram, banyak peristiwa yang hebat. Yang pertama tuan-tuan sekalian, Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Taala, mana turun pada bulan Muharram. Bertaubat Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam alaihi salam dia punya umur taubat
200 tahun. Lama. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Dokek dunia dihabiskan lebih kurang 960 tahun. Jadi umur Nabi Adam taubat saja 200 tahun. Mana taubat Nabi Adam AS berlaku pada Muharram. Mana kemenangan? Berlaku pada Muharram. Salah apa Nabi Adam ni? Satu ya salah dia. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin dibincangkan salah Nabi Adam sebab nafsu dia. Nafsu. Mana penyebab Adam Allah Ta'ala turunkan. Kalau Nabi Adam Allah Ta'ala tidak turunkan atas muka bumi, maka tak adalah kita. Ikut dia punya perjalanan ni lah. Ikut dia punya kronologi. Adanya kita semua ni dengan Allah punca daripada Nabi Adam. Kalau tidak Nabi Adam AS turun atas muka bumi ni, maka tak adalah kita. Dia punya perjalanan. Memang takdir Allah Ta'ala. Tapi perjalanan asbab dia. Asbabun nuzul. Kan? Makna dia antara penyebab, sababun nuzul, penyebab ayat Al-Quran itu turun. Jadi Nabi Adam AS turun atas muka bumi antara penyebab. Ada kita. Dengan 60 hasta, 70 hasta. Tinggi Nabi Adam dalam hadis Nabi cerita. 70-80 hasta tinggi Nabi Adam. Besar 3,5. Dalam keadaan besar tuan-tuan sekalian. Adam AS. Laut, daratan, lautan sama. Cuma Nabi Adam besar. Dia tak ada zaman Nabi Adam lautan besar, daratan tidak. Mana benda yang sama, geografi yang sama pada ketika itu lah. Kedalaman Nabi semua. Cuma manusia Nabi Adam besar. Tinggi pokok nio. Lepas tu 3,5 punya besar. Kat Jeddah dengan selalu saya bagi tahu dalam kuliah saya lebih kurang 80 kaki panjang ataupun nak cakap dalam riwayat satu lagi beritahu 80 meter panjang. Panjang tuan-tuan sekalian akan makbarah ataupun kubur dia tu. Besar. Mana taubat Adam AS berlaku pada Muharram. Jadi kejayaan Nabi Adam bertaubat tuan-tuan sekalian 200 tahun dalam kitab Minhajul Abidin. Lama taubat Nabi Adam AS. Kalau ikutkan umur dia 1/5 taubat sahaja. Salah satu. Kita ni wallahu alam tuan-tuan wa iyadzubillah. Itu sebab dengan izin Allah jalan paling singkat untuk boleh belas kasih Allah Taala ni banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar dari sudut qauli. Memang doreh dapat keampunan, memang doreh dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, makna dia berlaku pada 10 Muharram, taubat Nabi Adam alaihissalam. Terima taubat 10 Muharram. Mana pada bulan Muharram. Itu sebab kejayaan demi kejayaan yang berlaku tu lah. Yang diangkat Muharram. Jadi Umar ambil kira. Dan lagi satu kata Umar ibn Al-Khattab, kata ulama, syarah dia, kenapa Muharram? Sebab sebelum Muharram dia ada bulan Zulhijjah, mana bulan haji. Bulan haji ni tuan-tuan sekalian, sinonim dengan keampunan Allah Ta'ala. Orang balik pada haji ni tuan-tuan sekalian, separuh riwayah bagi tahu, sekali dengan dosa besar Allah Ta'ala sapu. Makna dia dah tak ada dosa dah. Bahkan bayi yang baru dilahirkan. Orang balik pola haji. Balik tu, mana dah tak ada dosa. Lah, macam mana nak cakap? Bukan cakap nak belagak balik pada haji. Kan tuan-tuan nak sampaikan tu dengan orang kan. Balik pada haji ni, mana ibarat. Ibarat dengan izin Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bukan dia balik pada haji, dia jadi bayi. Tak. Mana dosa dia tu. Allah Ta'ala ampunkan. Kalau dia bawa dengan apa? Dengan mukhlis, dengan ikhlas. Iman yang sahih, iman yang betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi balik pada haji, cantiklah tu. Kerana dengan tahun baru. Bermula hidupnya dengan tak ada sebarang kesalahan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Itu sebab Muharram. Lepas Ramadan, Muharram yang utama. Ini bulan baru kita tuan-tuan sekalian dalam kalender hijrah. Makna dia berlaku kemenangan demi kemenangan. Awal dia, Nabi Adam lah. Kita punya bapa, segala bapa manusia adalah Adam alaihi salam. Nabi Adam, kalau dia nak cakap riwayah yang betul-betul ni, tidaklah. Tapi adalah riwayah. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Siti Hawa di Jeddah. Jadi kubur Hawa pun ada di Jeddah.
Ada orang cakap bukan Kek Sena, dia khilaf lah. Itu kita tak kisah. Yang kita tahu Nabi Adam AS hidup atas muka bumi ni sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup Nabi Adam AS. Makna dia ada Nabi Adam. Sekarang ni Nabi Adam 60-70 hasta kan. Kalau dikekalkan sampai sekarang, kalau dunia kita geografi macam sekarang, agak-agak penuh manusia. Mana dengan besar 3,20 rumah surau pasal mana agak-agak. Mana penuh lah. Itu sebab Allah ni maha bijaksana. Allah tidak kekalkan 80 hasta. Zaman Nabi Adam AS, 3,5, 80 hasta, 60 hasta. Ketika itu, manusia tak ramai serupa hari ni. Hari ni lebih kurang 7 bilion. Kalau 7 bilion, saiz 60 hasta. Lepas tu umur 1000 tahun. Agak-agak bagaimana pengurusan? Dahlah daratan kita ni 20% saja daripada keseluruhan. Yang lain itu adalah air ataupun lautan. Bagaimana pengurusan tu berlaku? Kan payah tu. Kalau besar, bayangkan kalau kita tinggi pokok ni, surau besar mana? Kereta kita besar mana? Agak-agak penuh tak dunia ni tuan-tuan. Maha bijaksananya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kecil kan sampai sekarang. Adalah dalam 160, yang pendek 140, pendek lagi 130 dah dewasa lah. Tinggi sampai 200 cm lebih sikit lah. 170, 190. Nah, ada yang kita tinggi mengunjai. Kan, orang panggil gunjai. Tinggi tuan-tuan sekalian. Tak adalah tinggi sampai pokok nio. Kan, muka pandang macam ni lah. Tapi tak adalah semua. Dalam 7 bilion tu mungkin dalam ratusan sahaja yang tinggi macam tu. Tapi boleh duduk, tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Kalau zaman Nabi Adam dikekalkan, agak-agak macam mana keadaan? Entah-entah kita tidur berdiri tuan-tuan. Mana tak ada space. Dah tak ada space gitu. Nah, nak berenang macam mana? Nabi Adam harung laut tuan-tuan sekalian. Ikut riwayah. Bagaimana Nabi Adam AS keadaan besar dia tu. Bertemu dekat mana? Arafah dengan Siti Hawa. Jadi berlaku pada bila? Muharram. Itu sebab mulia sangat Muharram ni. Dan kita nak sangkut dengan hijrah tak apa, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan sekalian, boleh, tak ada masalah. Sebab hijrah ni tuan-tuan sekalian, mana Rasulullah SAW nak cari akan kekuatan, kan? Nak cari akan kekuatan, lepas tu nak menaikkan akan agama Allah Taala. Kalau kita lihat masalah hijrah nak penyatuan Aus dan Khazraj. Berembat, bergumpal. Berapa tahun? 500 tahun tuan-tuan sekalian. Berembat, bergumpal. Nyawa terbang nak kat 3,000 orang. Apa dia punya salah tuan-tuan sekalian? Binatang ternakannya. Tak banyak salah sikit je. Tapi sebab tak ada dia punya titik pertemuan dia tu. Tempat bertaut tu. Kalimah tauhid, kalimah Allah tak ada. Bergaduh, bergumpal, adik-beradik. Aus dan Khazraj. Jadi jemput Islam tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan Madinah Al-Munawwarah. Ya, yang kita nampak hari ini. Bismillah. Kalau tuan-tuan lihat sekarang orang pergi umrah, haji, ada yang dah balik, ada yang tak balik lagi kan. Jadi punya ramai masya-Allah tuan-tuan sekalian. Madinah tak sah cakap lah tuan-tuan sekalian. Lagi-lagi nak Maulid, nak awal Muharram. Bagaimana berpusu-pusu tuan-tuan sekalian. Sebab orang nak sekarang ni, itulah. Nak khabar kan tu. Mata wang tak buat cantik. Tapi flight dengan Zillallah hari-hari kalau pergi mana-mana tempat tengok Makkah, Madinah. Bukan masalah kita saja, masalah global dia beritahu. Mana satu dunia mata wang jatuh. Satu dunia. Memang itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebab Rasulullah suruh terana Umar. Kan? Sebab duit-duit nanti tak pakai, kembali balik kepada Umar. Tapi masalah cari Umar sampai tak ingat yang dia ni hamba makhluk Allah Ta'ala. Lupa akan segala-gala tuan-tuan sekalian. Itu sebab akhir nanti sungai Furat kan, dia punya bongkah-bongkah emas dia nampak. Bergaduh, bergumpal orang. Kalau 1000 orang datang, 999 mati semua, tinggal seorang. Punya dahsyat tuan-tuan sekalian. Itu Rasulullah dah cerita dulu dah. 1500 tahun dulu. Tapi kita ni tuan-tuan sekalian,
apabila dibekalkan dengan akal, dibekalkan dengan iman, dibekalkan Al-Quran hadis, jadi insya-Allah kita selamat. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Dengan kita ingat setiap kali Muharram, kita ingat yang kita ni asal pada mana, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Kat sini ada boleh-boleh, tak tahulah sampai ataupun tidak. Nak okey isyak ada tuan-tuan, tak tahulah sampai ataupun tidak. Mana yang boleh lah Okay, yang kedua, Nabi Idris AS diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Idris ni tuan-tuan sekalian, makna dia Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Ataupun orang lain panggil nama dia An-Nuh. Sebut namanya di dalam Al-Quran. Nabi Idris ni, malaikat yang suka kawan dengan dia adalah malaikat Israel ataupun malaikat maut. Suka sangat dengan Nabi Allah Idris AS. Sampai satu tahap dia punya ibadah yang hebat. Pernah puasa setahun tak pernah buka. Tapi itu tak termasuk dalam hadis yang sahih. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Tapi nak beritahu akan dia punya kehebatan Nabi Allah Idris dari sudut ibadah. Nabi Allah Idris ni tukang jahit. Mana tukang jahit ni tuan-tuan sekalian, zaman Nabi Allah Idris dah pandai pakai bonang dengan jarum. Kadang-kadang kita pun pelik macam mana keadaan kajian manusia. Awal atas muka bumi ni pakai cawat tuan-tuan. Bahasa tak ada, itu tak ada. Sungguh, dia kajian. Zaman batu dipanggil. Takkan kita cakap Nabi Adam AS pakai cawat, pakai itu, pakai ini. Mana pakaian, mana zaman Nabi Idris dah ada bonang dan jarum. Bahkan zaman Nabi Adam dah pandai tukar-tukar barang. Sistem bata ni dah pandai dah. Itu yang kadang-kadang kita pelik sejarah-sejarah dunia. Dia cerita manusia permulaan dia dengan cawat. Lepas tu dia cakap asal kita daripada borok dia. Borok, toi-toi jadi manusia. Teori Darwin kan. Borok-borok, mengangkat-angkat manusia. Jadi dengan izin Allah bukan apa yang digambarkan oleh Barat ni kita lah ambil bulat-bulat. Itu sebab kena lihat balik sejarah. Kena lihat balik sirah yang berlaku. Barulah kita nampak akan kebenaran. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi Idris AS diangkat ke langit. Cerita Nabi Idris ni tuan-tuan sekalian, rapat dengan dia malaikat Israel. Kau jauh malaikat Israel ni malaikat yang cabut nyawa. Jadi suatu hari dia cerita, Ustaz potong sikit. Dia apabila dah berjalan berhari-hari dengan Nabi Allah Idris AS, permintaan Nabi Allah Idris AS nak mati, lepas tu masuk balik. Jadi apabila minta bondo yang macam tu, bahkan kawan sahabat dia pun malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala cabut nyawa. Jadi minta dengan Allah diizinkan. Dikeluarkan nyawa Idris, dimasukkan balik. Jadi apabila dikeluarkan, dimasukkan balik, Nabi Allah Idris AS, makna dia tuan-tuan sekalian, terasalah akan sakaratul maut. Apabila ditanya bagaimanakah sakaratul maut, bagaikan ditikam 700 tikaman pedang. Ada riwayah bagi tahu 70 kali tikaman pedang. Rasa sakit sakaratul maut. Bahkan kulit ni disiat-siat, rasa sakit sakaratul maut. Jadi apabila minta dah hidup balik, lepas tu minta, wahai malaikat, minta nak ziarah topi-topi, nak lihat akan azab Allah Ta'ala. Nak lihat apa? Nak lihat neraka. Didoa dekat Nabi Allah, malaikat itu bawa Nabi Allah Idris lihat di topi-topi tuan-tuan sekalian. Azan. Apa jap lagi? Dia ingatkan Ustaz azan juga. Makna Masya Allah tuan-tuan. Ni kalau ada orang azan tak tahu datang suruh masjid, saya tak tahulah tuan-tuan. Dia cakap azan. Azan dia cakap. Mana dia tahu masa waktu tuan-tuan sekalian. Khabar kan okey orang taman gitu. Si adiknya tahu waktu azan bila, isyak. Kejap kita azan kejap lagi. Dia ingatkan suruh azan. Kau nak azan dulu? Belum lagi Dia suruh saya berhenti, awal suruh berhenti macam tak suka. Baik, Nabi Allah Idris AS sambung tadi. Habis dah ziarah, dah tak mampu, keluar balik sebab terlampau azab neraka Allah Ta'ala. Lepas tu nak lihat syurga. Dah lihat syurga tu, mana dah tak nak keluar. Dah tak nak keluar, mana berlaku pada bulan Muharram. Diangkat Nabi Allah Idris AS. Makna kalau kita lihat riwayah, yang pertama sekali masuk syurga adalah Rasulullah SAW.
Jadi mana dia persekitaran, bukan dalam syurga. Mana tak masuk persekitaran. Mana pun ziarah kan, sekitarnya sahaja. Itu kisah Nabi Allah Idris alaihi salam. Okay, lepas itu berlaku pada Muharram, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah keluar dari perahunya. Sesudah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. Mana dia tuan-tuan sekalian, bumi tenggelam berapa? Setengah tahun. Lama tuan-tuan sekalian. Mana segala bukit habis. Kedalaman lebih kurang 20 kaki. Habis tuan-tuan sekalian. Tenggelam. Mana Sam, Ham, Yafis. Anak beranak Nabi Nuh ni selamat. Nabi Nuh ni bina bahtera. Bina kapal besar. Kalau ulama' sirah bagi tahu lebih kurang pek padang bola. Punya besar itu. Ada 3-4 dek. 3 dek. 1, 2, 3, 4 dek. Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan sekalian. Tak ada ilmu mengenai arkitek nak susun-susun macam mana. Ini semua Allah Ta'ala punya kebesaran tuan-tuan. Makna dia apabila masyarakat ataupun kaum Nuh alaihissalam tak boleh terima ajaran Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan sekalian. Sampaikan dia orang ni angkat dia punya jubah pakaian. Nampak dia punya batu-batu habis semua. Makna dah tak boleh nak terima. Nuh angkat tuan-tuan sekalian. Makna dia benci sangat-sangat dengan dakwah Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala nak lenyapkan Nabi semua tuan-tuan sekalian. Bina bahtera. Orang semua golak Nabi Nuh. Ini kisah pun tuan-tuan dah tahu dah. Mana dia kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang orang berebut nak pakai kayu kokar tu kan. Jadi kisah mana dia kayu itu. Mana diperbuat kapal Nabi Nuh tu. Dia gunakan kayu kokar tu. Lebih kurang macam itulah cerita. Tapi tak adalah makna dia hadis nak beritahu fadilat kokar ni. Tak ada. Orang ambil lah nak buat itulah, buat ini tak apalah, buat pakai, silakan. Jangan buat benda-benda yang khurafat dah. Azan kau jap lagi. Sekali lagi saya cubit kau jap lagi dah. Kau jap lagi. Baik. Nabi Nuh alaihissalam. Lepas tu tuan-tuan sekalian, apabila bawa semua, waktu tu manusia ada dalam kapal tu 83 orang. Yang 3 orang dia selalu start cerita tu Sam, Ham, Yafis. Sam ni tuan-tuan sekalian melahirkan golongan Arab, orang putih semua. Ham melahirkan golongan hitam. Yafis ni melahirkan golongan Cina yang mata-mata sepet tu. Jadi tiga je ni anak Nabi Nuh, maka tersebarlah sampai ke hari ni. Kalau ikut ulama sirah kaji, kita daripada gabung Yafis dengan Ham. Mana Ham dengan Yafis tu gabung dua, jadi timbullah kita. Nah, Melayuiyah. Begitulah cerita tuan-tuan sekalian. Baik, yang itu kita tak nak runsingkan. Kita nak beritahu terselamatnya, makna dia badai bah yang berlaku, banjir besar yang berlaku selama 6 bulan. Terselamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam sekali dengan orang-orang yang beriman dengan agama Nabi Nuh alaihissalam, beriman dengan Allah Ta'ala. Dekat mana? Dekat Istanbul, dekat Turki, dekat Bukit Jud. Dia banyak riwayah. Jadi Ustaz itu yang paling banyak dekat Bukit Judi, dekat Turki, Istanbul, terdampar di situ. Bila waktu terdampar ini? Bulan Muharram. Mana kemenangan itu? Itu hebat Muharram. Kemenangan. Mana dia Umar ibn Al-Khattab ambil kira akan Muharram ini bulan kemenangan bagi orang Islam. Habis Nabi Nuh, Nabi Rasulullah dah tak ada. Nabi Nuh lah orang. Yang 83 itulah orang Islam. Kalau Rasulullah belum nubuat, mana lahir waktu itu Waraqah bin Naufal. Lepas tu waktu Abi Talib bawa Rasulullah pergi ke Basrah. Jumpa dengan seorang alim mengenai ahli kitab. Bahira, tuan-tuan sekalian. Waktu itu siapa orang Islam? Mereka lah. Mana yang percaya akan Injil, yang percaya akan Taurat. Jadi, tuan-tuan sekalian, pada ketika itu Allah Ta'ala selamatkan 83 orang ni berlaku pada bulan Muharram. Dan lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrus. Namrus ni tuan-tuan sekalian, dia masuk list. Bismillah. Dia masuk list kerajaan yang ditakbirnya makna 2 tanduk dunia, timur dan barat. Makna dia satu kerajaan yang besar, dinamo kerajaan Babylon. Satu kerajaan yang besar, makna dia yang melawan Namrus ni adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana dia abang dia, abah dia,
ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mana pun memusuhi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana terselamat Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana kerana Namrus, dia suruh orang kampung kumpul kayu api sikit-sikit, jadi banyak bakar campak Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam pada bulan Muharram. Nampak? Selamat Nabi Nuh alaihissalam pada bulan Muharram. Minta maaf. Selamat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada bulan Muharram. Dah bergaduh dengan Namrus, bergumpal habis. Keluar Nabi Allah Ibrahim. Waktu tu Nabi Allah Ibrahim bujang. Tak jumpa lagi Siti Sarah. Waktu dia berlawan dengan Raja Babylon ketika itu, nama dia Namrus la'natullah. Itu yang lahir agama Trinity. Itu yang lahir agama Trinity. Itu yang lahir akan Isis, Osiris, Horus. Tapi itu banyak yang tidak menyetujui akan kronologi akan agama Trinity. Cuma kita dapatlah kita nak ambil pengetahuan kita mengenai agama Trinity ni, tuan-tuan sekalian. Makna dia punya ideologi ataupun fikiran tu, masalah tu tidak diterima seluruhnya oleh ulama-ulama Islam. Okay, jadi kita tinggalkanlah benda tu. Yang kita tahu, Nabi Allah Ibrahim dirakamkan, direkodkan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan Raja Babylon ini, tuan-tuan sekalian, mencampakkan Nabi Allah Ibrahim di dalam api. Selamat Ibrahim pada bulan Muharram. Dan lagi, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Waktu bila? Bulan Muharram. Taurat ni kitab suci orang Yahudi. Bahkan kitab yang kita wajib imani. Tetapi tak boleh guna sebab dah ada Al-Quran. Syariat pun dah bertukar. Jadi Allah Ta'ala beri akan Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam pada bulan Muharram. Dan lagi, tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf AS dibebaskan dari penjara. Kisah dengan Zulaika pun berlaku pada bulan Muharram. Kan Zulaika menggoda Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni, tuan-tuan sekalian, sebenarnya ada lagi 11 saudara dia. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, empat Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ni, tuan-tuan sekalian, gelaran dia Israel. Nah, selalu Ustaz cerita kan dengan Jalallah, kalau tuan-tuan ingat, gelaran dia Israel, makna dia hamba Allah. Isra tu makna dia hamba. Il tu makna dia Tuhan dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Jadi apabila digabungkan dia jadi apa? Hamba Allah. Seperti makna Abdullah. Cuma orang-orang Israel Yahudi Zionis ni, dia tafsir Israel tu salah. Dia tafsir yang mengalahkan Tuhan. Itu sebab dia sombong. Dia cakap bangsa dia ni boleh kalah Tuhan. Dia create satu cerita yang fitnah yang besar. Dia beritahu apabila Nabi Yaqub ni tuan-tuan sekalian, turunnya Tuhan menjelma menjadi manusia. Nampak? Itu dah gila dah. Menjelma jadi manusia. Bergaduh dengan Nabi Yaqub. Lepas tu Nabi Yaqub dalam cerita tu lah, dia smack Allah, patah kaki, patah paha kanan. Kena smack, kena hontak, patah paha kanan. Lepas tu Allah bagi tahu, wahai Yaqub, hadiri nama kamu bukan Yaqub. Kamu digelar Israel yang mengalahkan Tuhan. Itu sebab dia punya perangai, dia lintang pukang, tak apa-apa perangai. Yang jadi Zionis ni, tuan-tuan sekalian. Ya. Ayolah, kejap. Yo, kejap lagi, sikit lagi. Okay? Okey, sikit lagi. Okey, baik. Okey, baik. Okay, lupa saya dah. Mana betul? Israel tadi kan? Okey, Israel tadi. Lupa saya dah. Okey, Israel tadi. Okey, jadi gelaran Yaqub ni adalah Israel. Jadi Nabi Allah Yaqub ni, ayah dia Nabi Allah Ishak. Ayah Nabi Allah Ishak adalah Nabi Allah Ibrahim. Dia berangkai. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, lepas tu Nabi Allah Yaqub, lepas tu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf ni bini yang kedua. Bini pertama Raubit, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulun. Itu isteri pertama, ada nama orang anak. Isteri kedua ada Yusuf dengan Bunyamin. Isteri ketiga ada Jad dan Ashir. Keempat Dan dan Naftali. Jadi daripada dua boleh anak ni, seorang Nabi. Nama dia apa? Nama dia Yusuf alaihi
alaihi salam. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, adik-beradik ni tak suka. Itu sebab Yahudi ataupun Bani Israel punya cerita, mereka dikhianati adik-beradik ni pada awal. Itu dia orang ni tuan-tuan sekalian, tak boleh nak percaya orang dah. Sebab perjalanan pengkhianatan dia berlaku zaman Nabi Yusuf lagi. Nak cerita akan puak-puak Bani Israel. Yahudi tu dia lahir daripada Yahuza. Yahuza ni tuan-tuan sekalian anak keempat Nabi Allah Yaqub, bini yang pertama. Kan Robert, Syama'un, Lewi, Yahuza. Yahuza ni dia duduk dia buka penempatan di Palestin. Lepas tu maju, orang luar masuk, kahwin dengan beranak-beranak Yahuza, Yahuza, jadi Yahudi. Itu timbulnya perkataan Yahudi. Daripada dia Bani Israel juga, tapi cerita dah masuk cerita yang lain. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, apabila dikhianati dah tak suka Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lepas tu dia ajak adik dia ni pergikan hutan nak memburu Nabi Allah Yaqub, dah tak sedap hati. Sedap dah berapa kali dah cubaan untuk menghapuskan Yusuf. Jadi dia masukkan Yusuf dan pergi buta. Lepas tu ambil pakaian, lumurkan dengan binatang yang dibunuh pada dalam hutan tu. Lepas tu beritahu Nabi Allah Yaqub, adik ni mati dibaham binatang buas. Dan Nabi Yaqub ni Nabi, dia tahulah apa yang terjadi. Itu sebab menangis, rindu akan anak dia sampai tak nampak mata Nabi Allah Yaqub. Diselamatkan oleh menteri. Pada ketika itu diselamatkan, masuk dekat kerajaan Mesir. Waktu itu menteri nama dia Abdul Aziz. Ada bini nama Zulaika. Jadi Zulaika ni tuan-tuan sekalian, waktu kecil Nabi Yusuf tak nampak lagi tampan. Dah besar dah nampak lawa, cantik. Lepas tu orang Mesir semua fitnah Zulaika, memang suka pun. Bercinta dengan anak angkat. Itu yang diajak perempuan-perempuan di Mesir. Duduk satu dewan. Lepas tu tengah rewang panggil Yusuf. Waktu panggil dia terpesona dengan Yusuf. Sampai lukakan dia punya anggota. Sebab pandang keasyikan, lawa, cantik Nabi Allah Yusuf. Lepas tu kamu nampak sekali dah macam tu. Aku hari-hari nak adab. Aku tak terbalik macam tu. Nak adab Nabi Yusuf alaihi salam. Lepas tu tuan-tuan sekalian terjadilah cerita tu kan. Wada Nabi Allah Yusuf macam ni cakap rindu. Lepas tu Nabi Yusuf, Nabi Allah Ta'ala pelihara daripada maksiat. Lari Yusuf, Zulaika pada belakang, gerak tarik. Habis koyak belakang Nabi Allah Yusuf. Lepas tu ngam-ngam tuan-tuan sekalian, datang Abdul Aziz. Zulaika buat macam penuh cabul, buat macam penuh cuci-cucinya, buat macam rosak habis semua. Yo, azan, kejap lagi. Okey, kejap lagi. Okey, kejap lagi. Okey, kejap. Saya tengah sonok cerita ni kejap lagi dah. Ya, kejap lagi, jap. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Sambung balik. Okey. Nabi Yusuf waktu dia penuh kerja, sekalian diambil yang belakang ni, tarik koyak. Jadi apabila difitnah oleh Zulaika, jadi bukti dia apa kalau baju Yusuf alaihissalam koyak pada depan, Yusuf salah. Kalau koyak pada belakang, mana Zulaika salah. Jadi baju Nabi Yusuf ni koyak depan ke belakang? Koyak belakang. Takkan Nabi Yusuf nak lari ghostan pula? Jadi apabila koyak belakang, Zulaika lah yang salah. Abdul Aziz nak cover. Masuklah hari ni tuan-tuan cerita. Nah, menteri. Takkan aku salah bini ni, malulah dengan rakyat. Nak cover tuan-tuan sekalian, tahu dah isteri dia salah. Bukan tak tahu Abdul Aziz. Itu sebab nak tutup cerita, penjarakan Yusuf alaihi salam. Mana kisah ni berlaku lah pada hari ni. Nak cover habis semua tuan-tuan sekalian. Mana yang salah pun jaga betul. Contoh kan. Ya, jadi mana dipenjarakan Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu kehebatan, dia tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Lepas tu cerita raja seronok ataupun lihat bagaimana kecerdikan, kepintaran, cerdas akal Yusuf. Jadi keluar Yusuf alaihissalam 10 Muharram. Hebat tuan-tuan sekalian. Keluar, dibebaskan dari penjara 10 Muharram. Lepas tu tuan-tuan sekalian cerita jadi Nabi Allah Yaqub bertemu kembali dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tahu-tahu adik dah jadi menteri. Dia kisah panjang lah. Mana yang seboleh orang ni tuan-tuan sekalian, mana menghadap dekat Mesir, jadi menghadap tengok menteri ketika itu adalah adik. Adalah adik dia lah yang dikhianati dulu. Jadi Nabi Yusuf AS tak simpan dendam, memaafkan abang-abang dia. Okay. Nabi Yusuf AS Muharram, kan? Itu sebab hebat Muharram.
Lepas tu penglihatan Nabi Allah Ya'qub yang kabur dipulihkan Allah Ta'ala pada bulan Muharram. Ini samalah kisah Nabi Yusuf tadi. Nabi Ayub AS dipulihkan Allah dari penyakit kulit yang dideritainya. Apa penyakit ini tuan-tuan? Ulama bahas penyakit dia kanser otak. Sampai satu tahap tuan-tuan sekalian malaikat stres dengan Nabi Allah Ayub. Wahai Ayub, wahai Allah Ta'ala, sembuhkanlah kekasihmu, sakit terlantar habis dah tuan-tuan, kanser. Lepas tu Ayub tak minta, turun malaikat, wahai Nabi Allah, mintalah, tadahlah tangan, doa. Allah Ta'ala nak memakbulkan. Nabi Allah Ayub jawab, aku redha dengan ketentuan Allah, ini ketentuan ilahiyah. Itu yang stres malaikat dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam dengan waktu masa dia, bulan Muharram. Kanser otak tuan-tuan sekalian Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Yunus AS selamat keluar daripada ikan paus. Kalau ikan ni tuan-tuan sekalian, ikan paus tu antara ulama' itu tak ada ikan besar melainkan ikan paus. Tapi yang tauqid yang betul-betul tak tahu ikan nun tu ikan apa. Ada cakap ikan paus, ada cakap memang ikan itu dihaskan untuk tolan Nabi Nuh Nabi Yunus alaihi salam. Mana duduk lampu ikan 40 hari 40 malam. Hidup tuan-tuan sekalian dengan izin Allah Ta'ala. Dikeluarkan di perut ikan bulan Muharram. Bulan itu Ustaz nak bagi tahu bulan. Kenapa diambil Muharram itu? Mana bulan pertama dalam kalender Hijrah. Ya bulan Muharram. Ada lagi Laut Merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari tentera Firaun. Jadi Nabi Musa ni tuan-tuan sekalian asalnya adalah orang luar. Bukan apa pun Nabi Musa ni tuan-tuan sekalian. Agak. Iyalah. Agak. Okey, last ni Ustaz last itu. Dia tak sabar nak azan ni kan, betul last itu. Ayolah. Tuan-tuan kena banyak sabar, faham tak? Kalau ke akhirat nanti, mahsyar nanti apa hal kita cari dia, deh. Okey baik. Tak cari dia suruh tolong gitu kan. Bukan cari dia nak dakwa, tidak, suruh tolong gitu. Ya, Nabi Yunus AS selamat. Laut Merah terbelah dua. Tuan-tuan sekalian, Laut Merah ni, yang nak terbelah ni laut tau. Itu sebab kisah ini tuan-tuan sekalian, ulama' cerita, yang Nabi Musa, dia bantai dengan tongkat tu laut tau. Makan Port Dickson tu laut yang terbentang luas. Tuan-tuan bayangkan, kalau dah terbelah laut tu, macam mana kiri kanan air. Itu sebab dalam riwayah dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila menceritakan laut tu terbelah, dah macam gunung naik, macam bukit naik kiri kanan. Kosong tuan-tuan sekalian. Yang nak nyeberang tu adalah manusia seborang laut. Lepas tu seborang, bukan puluh orang, bukan boleh ribu, ratusan ribu. Dicatat dalam kitab mereka tuan-tuan sekalian, lebih kurang 600 ribu orang. Itu umur 20 tahun ke atas dicatat. Mana tak masuk lagi 20 tahun ke bawah. Noket 600 ribu menyeberangi akan laut. Punya ramai Bani Israel. Seborang laut tuan-tuan sekalian. Hebat. Mana dikelilingi oleh Firaun. Dikelilingi oleh tentera Firaun pada ketika itu. Nabi Musa alaihissalam mana selamat di hujung. Laut itu bertaut kembali berlaku pada bulan Muharram. Kisah Nabi Musa. Betapa mulianya Muharram. Itu sebab orang Kristian, orang Yahudi dekat Madinah, waktu Rasulullah ada Madinah, dia pun puasa 10 Muharram. Itu sebab ada 9 Muharram tu. Mana kita nak puasa 10, kena puasa 9. Waktu Rasulullah bagi arahan tu, Rasulullah lepas bagi arahan, tak sempat Rasulullah puasa 9 Muharram. Mana Rasulullah tak sampai buat 9 Muharram, dah wafat. Jadi bondo tu mana perintah itu berjalan tanpa Rasulullah sempat puasa 9 Muharram. Jadi perintah dah datang kan. Tadi kita puasa 9, 10. Baru-baru ni 9 Zulhijjah kan. Dengan izin Allah. Lepas ni kita ada lagi 9, 10 Muharram. Jangan lupa tuan-tuan. Hari itu masuk dalam kitab Fiqh Manhaj. Makna puasa sunat tu masuk dalam kitab Fiqh Manhaj. Antara puasa sunat tambahan yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut selain daripada puasa Arafah 9, 10. Rasulullah puasa dia masuk muakkad. Jangan lupa nanti.
Jadi selamat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari tentera Fir'aun la'natullah. Lepas tu kerajaan Sulaiman alaihissalam dikurniakan Allah kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar. Kurnia kerajaan 10 Muharram. Jadi masya-Allah dah pukul 9 dah tuan-tuan sekalian, banyak lagi dia punya isi dan insya-Allah nantilah ibrahnya ustaz nak bagi tahu tapi tak sampai lah. Dah pukul 9 dah masya-Allah tuan-tuan sekalian. Muka pun dah lain dah. Jadi dengan insya-Allah kita tamat sampai pukul 9. Nanti tengok Ustaz Kazim Ilyas punya bahas mengenai ma'al hijrah. Ustaz nak bagi tahu ibrah dia, makna dia punya pengajaran. Jadi pengajaran kuliah kita pada malam ini tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan orang Islam sampai satu tahap pengorbanan dikumpulkan, kejayaan demi kejayaan dikumpulkan, maka tuan-tuan sekalian berlakulah bulan Muharram, makna dia bulan yang pertama dalam kalender hijrah yang kita lalui hari ini dah 1444, kita nak masuk 1445 hijrah. Jadi masya-Allah kita pun ubah tuan-tuan sekalian akan perjalanan kronologi ini. Jadi kejayaan demi kejayaan berlaku pada bulan Muharram. Jadi kita azamlah tuan-tuan sekalian tahun baru ni masya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala tamalkan ibadah, Allah Taala mudah urusan kita. Jadikan dunia kita ni, makna dunia kita ni cerminan bagi akhirat. Jangan kita jadi dunia kita adalah maksud hidup kita, akhirat adalah maksud hidup kita tuan-tuan sekalian. Jadi masya-Allah itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian. Ingatkan nak buka lagi kitab manhaj, jadi tak sampai lah sebab memanglah panjanglah nak bahaskan. Memang sehari dua hari tak cukup. Inilah masa kita yang terhad. Janji sedikit sebanyak kita dapat pengajaran ibrah dalam perjalanan Muharram dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz ambil kesempatan saya nak cerita dengan Allah, masuklah awal Muharram. Lepas tu Rabiul Awal nak dokek ni kan, saya nak pergi umrah dengan izin Allah tuan-tuan sekalian. Pergi umrah waktu awal Muharram, lepas tu Rabiul Awal, bulan tu boleh bulan 2. Jadi kawan ustaz dah datang minta izin. Dokek depan kan ada nak edah flyers lah. Dokek tuan-tuan sekalian boleh tengok dengan izin Allah package tu. Memang dengan izin Allah pergi ada dia punya harga dia lah dengan izin Allah berpatutan insya-Allah 6,000 lebih tuan-tuan sekalian promosi. Jadi kawan saya akan bagi dengan tuan-tuan sekalian, boleh tengoklah, boleh lihat akan dengan izin Allah kita punya package ni lah. Memang ustaz kerja pun lah buat travel dengan izin Allah. Okay, jadi kita pun ada buat khusus dekat Masjid Negeri dekat Seremban tu, tak silap 22 hari bulan. Jadi jumputlah datang ramai, kita terbuka dengan izin Allah penceramah yang saya sendiri untuk khusus umrah kita. Jadi saya punya kawan ni pembantu akan edah flyers untuk tuan-tuan. Minta izin dulu lah dengan izin Allah. Kat luar nantilah, bukan kat dalam. Kita edarkan flyer semua tu, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok lah. Umrah dengan saya pun ada, umrah promosi ada, tarikh-tarikh kita insya-Allah. Jadi tu iklan sedikit, minta maaf banyak-banyak kalau mengganggu. Jadi insya-Allah setakat ini saja kita punya pertemuan, mudah-mudahan bertemu lagi masa yang akan datang insya-Allah. Sekian saja aku liqauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu